tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita sedang berbincang tentang khalifah. Idea kekhalifahan bermula dengan ayat 30 Al-Baqarah yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan kita sebagai seorang khalifah di bumi. Apabila dikatakan bahawa akhlak baginda adalah Al-Quran, menunjukkan baginda juga adalah seorang khalifah. Kerana menyahut seruan ayat 30 Al-Baqarah itu. Artinya, baginda Nabi SAW menjadikan dirinya sebagai khalifah. Inilah yang telah kita sebutkan dalam siri 7 yang lalu. Jadi, sebagai khalifah, pegangan baginda adalah ayat-ayat yang menyebut khalifah itu, iaitu ayat 165 Al-An'am, ayat 69 Al-A'raf, ayat 74 Al-A'raf, ayat 129 Al-A'raf, dan termasuk juga ayat 62 An-Naml. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga sudah menjadi seorang khalifah seperti mana baginda? Persoalan itu tadi saya lontarkan kerana kita semua mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ialah setiap kali sembahyang kita membaca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu petandanya kita adalah umat Nabi Muhammad. Mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Kita juga selalu berselawat atas Nabi. Lebih-lebih lagi bila tiba hari kelahiran baginda, kita melakukan suatu acara yang biasa disebut Maulidur Rasul itu. Selain itu, kita juga sering diseru supaya banyak berselawat atas alasan bahawa kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah dengan cara itu tadi sahaja sudah memadai untuk kita mengaku sebagai umat baginda? Atau sebaliknya, adakah dengan cara itu tadi sahaja memadai buat baginda mengaku kita adalah umatnya? Pentingkah untuk mengakui bahawa kita
adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sangat penting untuk kita menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah laman sesawang, Jabatan Agama Wilayah menyebut, satu, kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Hadis ini disebut oleh ayat 110 Ali Imran. Yang kedua, disebut umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok pertama orang yang masuk syurga. Hadis dari Imam Muslim menyebut kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah umat terakhir, tetapi akan menjadi yang pertama masuk syurga. Kemudian disebut juga, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatnya, iaitu umat Nabi Muhammad, atas kesesatannya. Artinya, umat Muhammad adalah bukan dari golongan orang-orang yang sesat. Kemudian disebut juga, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapat siksa pada hari kiamat. Dan yang terakhir disebut, mengapa kita harus menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah disebut bahawa dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diutus seorang pembaharu. Riwayat Abu Daud menyebut, sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap 100 tahun seorang yang akan memperbaharui agama mereka. Di sini dengan kata lain, umat Nabi Muhammad akan diupdate oleh seorang yang disebut pembaharu itu tadi setiap 100 tahun. Artinya, setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang yang memperbaharui ajaran agama mereka. Demikianlah sebahagian dari keistimewaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Soalnya, siapakah yang dikatakan umat baginda Nabi ini? Adakah semua orang yang mengaku umat baginda Nabi? Laman sesawang yang saya sebutkan tadi juga ada menyebut bahawa mereka ialah orang yang menteladani akhlak baginda.
dan orang yang menghidupkan sunnah baginda. Jadi dapat difahami bahawa syaratnya untuk menjadi umat baginda Nabi ialah menteladani akhlak baginda dan menghidupkan sunnah baginda. Namun, apabila dikatakan baginda adalah seorang khalifah, akhlak baginda juga berteraskan kekhalifahan itu. Sunnah baginda juga berteraskan konsep kekhalifahan. Jadi dengan demikian, kita harus berpegang kepada akhlak baginda yang terasnya ialah konsep kekhalifahan itu. Justru untuk menjadi umat baginda harus mengikut jejak langkah baginda, iaitu kita harus yang pertama sekali menjadi seorang khalifah dan diikuti dengan berakhlak dengan akhlak yang berorientasikan kekhalifahan itu. Pendek kata, inilah yang dimaksudkan oleh ayat 14 surah Yunus itu. Ayat itu berbunyi, kemudian kami jadikan kamu, yakni umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi. Dengan jelas, ayat itu tadi menunjukkan Allah berfirman menyuruh kita menjadi seorang khalifah di bumi. Untuk menjadi khalifah di bumi, akhlak kita haruslah yang berorientasikan kekhalifahan itu tadi. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya ialah, apakah kita sudah menjadi seorang khalifah? Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ayat 14 menunjukkan bahawa untuk menjadi seorang umat baginda Nabi ialah dengan menjadi khalifah. Berakhlak dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda. Pendek kata, harus menjadi seorang khalifah sebagaimana baginda. Menyahut seruan ayat 30 Al-Baqarah itu. Jadi, kembali kepada persoalan kita tadi. Satu-satunya cara untuk menjadi seorang umat baginda ialah dengan menjadi khalifah itu. Tiada lain lagi. Itulah satu-satunya cara untuk membuktikan bahawa kita adalah
seorang umat baginda Nabi. Berakhlak seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda. Jadi harus diingat, jika kita tidak berniat untuk menjadi khalifah, besar kemungkinannya akhlak kita tidak seperti mana akhlak baginda Nabi. Artinya, pegangan kita tidak sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka wajarlah jika baginda Nabi tidak akan mengakui kita adalah umatnya. Sebagaimana misalnya kita mengakui sebagai umat Islam, tetapi jika tidak menunaikan sembahyang dan lain-lain, atau sembahyang sekadar mengikut takrif sahaja, apakah buktinya kita seorang Islam? Orang yang mungkin melihat kita sebagai Islam, tetapi di sisi Allah bagaimana pula? Jadi di sini maksudnya pengisian pengakuan itu yang sangat penting. Jika nak mengaku sebagai seorang Islam, kita mesti mengakui sebagai seorang Islam dan menunaikan sembahyang. Dan sembahyang itu kita jadikan asas gaya hidup kita. Inilah pengisiannya. Kerana rukun itu artinya ialah asas dan tonggak. Manakala Islam itu maksudnya ialah cara hidup. Jadi, jika hendak mengakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam